Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah subjek MPU 3122 Hubungan Etnik iaitu Encik Mio Aris bin Mio Hamzah dan yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Baik, eloklah saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Irsyaduddin Safaras bin Salimi dari kelas G6.3, option Pendidikan Khas Masalah Pendengaran. Dan rakan saya, Saya Fadlan Minallah bin Abdullah juga daripada kelas G6.3 iaitu kos Pendidikan Khas Masalah Pendengaran. Seterusnya, Nama saya Muhammad Ammar Al-Hafiz bin Muhammad Sukri dari kelas G6.3 option Masalah Pendengaran. okey. Pada hari ini, kumpulan kami akan melakukan perbentangan mengenai kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, eloklah saya terangkan terlebih dahulu mengenai unsur tradisi dalam perlembagaan. Okay? Unsur tradisi dalam perlembagaan ini pada asalnya merupakan kontrak sosial yang telah disepakati dari rata-rata kaum dan bangsa bagi menjadikan kedudukannya lebih kukuh dan tidak lapuk. Unsur tradisi dalam perlembagaan ini telah termaktub dan dilindungi bawah Akta Hasutan 1948. Jadi, ianya dianggap sebagai isu sensitif dan dilarang dijadikan isu perbincangan awam. Berikut merupakan contoh hukuman yang akan dikenakan sekiranya ada individu yang cuba menggoyah dan membolak-balikkan mengenai unsur tradisi dalam perlembagaan. Menurut Akta Hasutan 1948, antara hukuman yang boleh dikenakan ialah bagi kesalahan yang pertama, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 Malaysia atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Manakala, bagi kesalahan seterusnya, ialah boleh dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun. Apa-apa penerbitan yang digunakan sebagai keterangan atau bukti hendaklah dilucut hadkan dan boleh dimusnahkan. Berikut merupakan antara hukuman yang boleh dikenakan kepada para pesalah. Baik, kita beralih kepada jenis atau beberapa bahagian yang terdapat dalam unsur tradisi ini. Okey, untuk pengetahuan semua, unsur tradisi ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, bahasa kebangsaan, kedua, agama persekutuan, ketiga, pemerintahan beraja, dan keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sarawak dan Sabah. Jadi, saya akan mulakan dengan bahasa kebangsaan dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi bagi bahasa kebangsaan di Malaysia. Dalam sistem perlembagaan di Malaysia, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa utama, namun tidak mempunyai sebarang penafian mengenai hak-hak bangsa lain untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Sebagai contoh, yang dapat saya berikan, bahasa Mandarin untuk orang Cina, bahasa Tamil untuk orang India dan sebagainya. Dalam perlembagaan juga, tiada sebarang larangan bagi menggunakan, mengajar, belajar dan memelihara bahasa kaum lain. Erti kata di sini ialah setiap kaum bebas dalam menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia apabila ingin melakukan komunikasi. Jadi kita pergi dengan kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek politik. Okey, aspek politik untuk bahasa kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, setiap maklumat dan info yang diambil ini telah berpandukan kepada Syarifah Darmiah 2014. Baik, yang pertama, apakah kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek politik ini? Okey, ianya tidak lain dan tidak bukan adalah digunakan dalam semua urusan rasmi. Contohnya ialah perbicaraan dalam mesyuarat, penulisan minit mesyuarat, penulisan surat dan sebagainya. Yang mana
Setiap urusan tersebut dijalankan atau menggunakan bahasa Melayu. Dalam aspek politik ini juga, kursus bahasa kebangsaan juga telah diperkenalkan bagi pegawai dan kaki tangan awam yang bermula pada tahun 1960 di bawah anjuran bahagian pelajaran lanjutan Kementerian Pelajaran Tanah Melayu. Kursus ini mempunyai objektif yang jelas bagi membantu setiap warga negara Malaysia untuk menguasai bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu dengan baik dan fasih. Baik, kita bergerak kepada kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek ekonomi pula. Bagi aspek ini pula, saya telah memperolehi maklumat dan info melalui daripada bahasa Melayu dan ekonomi bagi tahun 2016. Okay. Apakah kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek ekonomi ini? Mungkin semua tertanya-tanya. Jadi untuk memberi gambaran dengan lebih jelas, saya telah menyediakan perbezaan antara zaman dahulu dan zaman kini ataupun zaman sekarang lah. Bagi zaman dahulu, bahasa kebangsaan ini sangat membantu dalam aspek ekonomi kerana pusat perdagangan berlaku di negeri Melaka. Kedudukan yang strategik Melaka ini telah menguasai laluan perdagangan yang tersibuk di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka ini sebuah pusat perdagangan tersibuk dan terpenting di dunia dewasa itu. Selat Melaka yang sempit dan keadaan politik yang aman menjadi ekonomi dunia kerana ianya terletak di antara dua pusat tamadun manusia, iaitu di China Timur dan India di Barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, India, China dan alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikannya sebagai pusat pertukaran barang-barang dagangan. Okey, melalui sejarah yang ini, apa yang istimewanya ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantaraan bagi setiap pedagang untuk berurusan. Begitu hebat ya kalau kita dapat lihat bahasa Melayu pada seketika dahulu. Berbeza pula dengan zaman sekarang, yang mana bahasa kebangsaan dalam aspek ekonomi digunakan sebagai perniagaan di antara kaum berbilang bangsa. Setiap aktiviti jual beli, peruncitan akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Selain itu juga, bahasa kebangsaan ini banyak digunakan dalam aktiviti e-dagang, iaitu jual beli atas talian. Contoh yang dapat saya berikan di sini ialah seperti Shopee, Lazada, Mudah.com dan sebagainya. Setiap aplikasi e-dagang tersebut akan menggunakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Kita teruskan dengan kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek sosial. Okey, setiap maklumat dan info yang diambil ini ialah daripada Sharifah Darmia 2014, yang mana bahasa kebangsaan telah mula didedahkan dari peringkat sekolah rendah lagi tanpa mengira asal-usul bangsa dan kaum. Terdapat dua pandangan mengenai kepentingan bahasa kebangsaan dalam aspek sosial ini. Yang pertama ialah penyata razak Ordinan Pelajaran 1957 dan yang kedua laporan Rahman Talib Akta Pelajaran 1961. Dalam penyata razak Ordinan Pelajaran 1957, bahasa Melayu telah ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama dalam setiap urusan yang berlaku di sesebuah institusi pendidikan. Di sekolah pula, mata pelajaran seperti sejarah, geografi dan sastera akan dikaitkan dengan hal ehwal tanah Melayu. Jadi, bagi laporan Rahman Talib pula, Akta Pelajaran 1961, di peringkat sekolah dan universiti, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Maksudnya, dalam peringkat ini, tidak dibenarkan bahasa lain digunakan untuk menjadikan ianya bahasa pengantar. Sebagai contoh, saya dapat beri di sini ialah semua majlis dan peperiksaan rasmi yang diadakan akan dijalankan dalam bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi, itu sahaja dari aspek bahasa kebangsaan.
Jadi saya serahkan kepada rakan seterusnya untuk menyambung pembentangan ini. Baiklah, terima kasih kepada kawan saya pembentang sebentar tadi iaitu Muhammad Isyaruddin. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan yang kedua iaitu dari segi aspek agama persekutuan. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat sini adalah agama persekutuan adalah agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Perkara ini telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia di perkara 3/1. Ini menunjukkan bahawa agama Islam diberi hak keistimewaan dalam perlembagaan berbanding dengan agama-agama lain di negara ini. Dengan ini, semua pihak perlu akur dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan agama negara Malaysia dan ianya mempunyai martabat tinggi serta istimewa dalam kondisi negara tersebut. Okey. Seterusnya, Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai etnik. Contohnya, Malaysia mempunyai kaum India, Melayu, Cina dan sebagainya. Jadi, rakyat Malaysia bebas untuk memilih agama-agama yang ingin mereka anuti, tetapi mereka hendaklah menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan yang telah dijadikan sebagai Perlembagaan Malaysia. Seterusnya adalah setiap agama hendaklah saling menghormati antara satu sama lain supaya tidak menimbulkan rasa tidak puas hati antara penganut. Okey, apa yang saya terangkan dekat sini adalah seperti yang saya terangkan sebentar tadi iaitu Malaysia ni mempunyai kepelbagaian etnik. Jadi setiap etnik tersebut perlulah menghormati etnik-etnik yang lain ataupun menghormati agama-agama yang dianuti oleh etnik tersebut agar tidak berlakunya pergaduhan ataupun berlakunya perselisihan faham antara penganut agama. Yang keempat pula adalah setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Okey, next. Okey, agama persekutuan ni apa yang kita dapat lihat daripada segi pula ialah agama Islam mengutamakan agama Islam dalam segi rasmi. Ini kita dapat lihat apabila berlakunya sesuatu upacara rasmi seperti berlakunya majlis-majlis perasmian ataupun majlis-majlis pelancaran berkaitan sesuatu, maka agama Islam diutamakan sebagai agama yang perlu dilakukan semasa menjalankan majlis tersebut. Contohnya agama Islam diutamakan dari segi pembacaan doa dan sebagainya. Seterusnya tentang penggubalan undang-undang dilaksanakan oleh kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan bagi mengawal penganut agama lain. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat sini adalah kerajaan persekutuan memberi peluang kepada kerajaan negeri untuk menggubal satu undang-undang bagi mengawal penganut agama yang berada di negeri masing-masing. Hal ini kerana setiap negeri mempunyai kepelbagaian etnik yang menganuti agama yang berlainan daripada agama Islam. Jadi bagi mengawal keseimbangan atau mengawal dan mengekalkan keamanan negeri tersebut, maka kerajaan persekutuan memberi peluang kepada kerajaan negeri untuk menggubal undang-undang bagi mengawal penganut agama lain. Seterusnya, dari segi aspek sosial pula adalah memberi hak kebebasan beragama di negara Malaysia. Hal ini kita dapat lihat apa yang telah saya terangkan pada awal-awal pembentangan tadi. Setiap individu ataupun setiap masyarakat yang tinggal di negara Malaysia diberikan hak
kebebasan untuk menganuti agama yang mereka ingini di dalam di dalam negara Malaysia, agar mereka dapat mengamalkan agama yang mereka inginkan tanpa berlakunya perselisihan faham, kerana apabila agama Islam diletakkan sebagai agama persekutuan, maka mereka akan berfikir bahawa mereka perlu menganuti agama Islam dan tidak boleh menganuti agama yang lain. Jadi, bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham tersebut, maka kerajaan persekutuan telah memberikan hak kebebasan beragama kepada setiap individu daripada pelbagai etnik. Seterusnya adalah mengelakkan pergaduhan antara etnik dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, apa yang dapat kita fahami dekat sini adalah apabila hak kebebasan beragama di Malaysia tidak diberikan, maka akan mudah untuk setiap etnik yang berada di dalam negara Malaysia untuk berlakunya perselisihan faham. Contohnya etnik daripada segi orang India atau orang Cina akan mula memberontak kerana mereka tidak dapat menganuti agama yang mereka inginkan. Jadi apabila mereka diberikan hak kebebasan, maka pergaduhan antara etnik tersebut dapat dielakkan. Next slide. Yang terakhir adalah ekonomi. Daripada segi ekonomi pula adalah agama persekutuan ni telah mewujudkan satu sistem perbankan Islam. Apa yang kita dapat lihat kat sini, telah banyak sistem perbankan Islam ni timbul sekarang, ibarat cendawan timbul selepas hujan, kerana agama persekutuan dan majoriti masyarakat yang berada di Malaysia adalah beragama Islam. Jadi bagi memudahkan masyarakat Islam, maka kerajaan persekutuan dan masyarakat yang lain telah menubuhkan atau mewujudkan satu sistem perbankan Islam, dan seterusnya menolak sistem riba atau rasuah dalam segala urusan. Hal ini kerana dalam Islam sistem riba atau rasuah ni dilarang sama sekali dari segi aspek Islam, kerana sistem riba atau rasuah ni memberikan kesan-kesan yang negatif kepada masyarakat dan juga kepada negara. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Teruskan. Okey, terima kasih Fadlan. Jadi saya akan sambung dengan tajuk dengan poin institusi beraja. Jadi institusi beraja ni telah wujud dalam sistem sosial dalam setiap negeri di tanah Melayu sejak lama dulu. Jadi walaupun selepas merdeka, institusi beraja ini terus dikekalkan di bawah konsep beraja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi. Jadi konsep raja berperlembagaan ini bermaksud kuasa raja ni dibatasi oleh perlembagaan walaupun raja ni ialah ketua negara. Jadi konsep ni timbul selepas Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957 dan sistem raja ni ingin terus dikekalkan. Jadi seiring dengan perkembangan dunia moden, sistem ni telah diubah suai dengan atau disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Jadi konsep inilah yang diamalkan oleh negara kita sehingga ke hari ini. Jadi Yang di-Pertuan Agong ni dipilih dari kalangan raja-raja negeri Melayu yang terdiri daripada 9 buah negeri. Jadi raja-raja ni akan saling bertukar mengikut penggal, iaitu selama 5 tahun sekali. Jadi seperti yang kita tahu, pada penggal ni Yang di-Pertuan Agong ialah Sultan dari negeri Pahang. Okey, kita tengok apa kepentingan institusi beraja dari aspek politik. Yang pertama, raja ni ialah pemerintah tertinggi negara. Oleh itu,
dalam urusan negara ni, Agung ni dibantu oleh Perdana Menteri. Jadi ia akan bertindak berdasarkan peruntukan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri. Jadi apa keputusan yang ingin dilakukan oleh Agung ni perlu berlandaskan perlembagaan dan ianya perlu daripada nasihat daripada Perdana Menteri. Jadi seterusnya ialah Agung atau institusi beraja ini ialah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Ianya telah termaktub dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa kuasa yang dimiliki oleh Agung ni ialah Agung ni akan mengetuai tentera jika berlakunya darurat. Jadi jika berlakunya peperangan atau darurat, maka Agung mempunyai kuasa mutlak untuk mengetuai barisan pertahanan negara. Contoh darurat yang paling peristiwa darurat yang paling kita ingat ialah apabila timbulnya rusuhan kaum pada tahun 1969. Jadi pada tahun tu, tragedi 13 Mei tu, ianya telah membawa satu peristiwa darurat yang diisytiharkan pada 16 Mei oleh yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, iaitu Sultan Ismail Nasaruddin Shah. Jadi pada ketika itu Perlembagaan Persekutuan telah digantung dan negara telah diperintah secara terus oleh Agong. Ianya diperintah di bawah undang-undang tentera sehinggalah konflik itu selesai. Jadi di sini kita dapat lihat betapa pentingnya kuasa Agung ni untuk menyelesaikan masalah kaum yang dihadapi oleh negara. Jadi dengan kebijaksanaan Agung, jadi ia dapat menyatukan kembali rakyat Malaysia yang berbelah bangsa pada ketika itu yang saling ada pertumpahan darah. Jadi Agung ni menggunakan kuasa untuk kembali menyatukan penduduk Malaysia yang pelbagai ini. Seterusnya, Agung juga mempunyai kuasa pengampunan di bawah Mahkamah Tentera. Contoh yang kita paling ingat ialah apabila peristiwa pengampunan Anwar Ibrahim daripada penjara pada tahun 2018. Jadi pada ketika itu Sultan Muhammad V telah memberi pengampunan penuh tanpa syarat kepada Ketua Umum Pakatan Harapan iaitu Anwar Ibrahim. Jadi dengan adanya peristiwa itu, kita dapat lihat bahawa perkara ini sangat penting dalam hubungan etnik negara kerana kita walau siapa pun kita, walau apa pangkat pun kita layak diberi peluang yang kedua. Oleh itu, tidak akan timbul isu di mana satu bangsa ni akan tidak puas hati dengan bangsa lain kerana semua mereka adalah dilayan sama rata sahaja. Seterusnya, kita tengok apakah kepentingan institusi beraja dari aspek ekonomi. Yang pertama, sistem beraja ini menguasai sumber ekonomi negeri. Ianya termasuk pertanian, penambungan dan sebagainya. Jadi Agung ni bertanggungjawab untuk menentukan sistem pungutan cukai negara. Jadi dengan adanya cukai pungutan cukai ini, ia akan memberi banyak manfaat kepada rakyat Malaysia terutamanya. Contohnya, ianya boleh digunakan untuk dana untuk pembangunan negara, membantu mereka yang susah dan sebagainya. Jadi, Agung juga dapat melantik wakil kerajaan untuk mengurus khazanah. Contohnya, antara badan yang bertanggungjawab menguruskan khazanah negara ialah Khazanah Nasional Sedia Berhad. Jadi, peranan Khazanah Nasional ni ialah membangunkan aset kewangan dan mempelbagaikan sumber pendapatan. Jadi bagaimana Khazanah Nasional ini buat ialah mereka melakukan pelaburan. Jadi hasil daripada pelaburan mereka buat itu akan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Okey, seterusnya ialah sistem kerah. Jadi institusi beraja ni juga berperanan dalam sistem kerah, iaitu di mana Agung boleh mengerah rakyat untuk bekerja secara percuma. Contohnya pada zaman dahulu apabila rakyat ni dipaksa untuk bekerja secara percuma untuk pembinaan istana, parit dan tali air menurut Roslan dan Syukur 2010.
Jadi pada apakah fungsi sistem kerah pada zaman ini ialah contohnya apabila berlakunya darurat di Malaysia. Jadi agung boleh mengarahkan rakyat untuk bekerja, contohnya seperti membina jambatan dan menjadi pertahanan negara apabila negara dalam peperangan sebagai contoh. Jadi itu adalah kepentingan institusi beraja itu dari aspek ekonomi. Seterusnya saya sambung dengan kepentingan institusi beraja dari aspek sosial pula. Jadi dari aspek sosial, institusi beraja ini ialah ketua agama Islam dan adat istiadat. Ianya menurut perkara 3/5 dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi apakah peranan institusi beraja ni sebagai ketua Islam di sebuah negeri? Jadi mereka bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam secara meluas di dalam negeri. Ianya boleh dilakukan dengan menerusi ustaz-ustaz yang dilantik atau ketua kampung supaya agama Islam ni disebar luas dalam negeri itu. Jadi bagi negeri yang tiada sultan, YDPA yang di-Pertuan Agong sebagai ialah ketua agama bagi wilayah persekutuan. Dan negeri-negeri tidak mempunyai sultan. Jadi bagi negeri tidak mempunyai sultan ni ialah agung akan menjadi ketua agama mereka. Dan agung berperanan untuk menetapkan meneruskan undang-undang berkaitan agama di negeri-negeri tersebut. Jadi seterusnya ialah kepentingan institusi beraja kita. Yang seterusnya ialah menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Ianya telah termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Jadi raja ni berperanan dalam pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, kemudahan pendidikan serta pemberian lesen perniagaan. Jadi contohnya saya ambil contoh beasiswa tu. Apa kita dapat lihat semua rakyat, semua pelajar di negara ini berpeluang untuk memohon beasiswa di raja ni tanpa mengira bangsa mereka. Jadi ianya terbuka untuk semua. Jadi ia adalah menjadi tanggungjawab raja untuk memilih sesiapa yang layak berdasarkan pencapaian mereka. Walaupun kita ada hak istimewa ini, raja perlu laksanakannya dengan berhati-hati supaya bangsa lain atau masyarakat kaum lain tidak merasakan kehilangan hak yang dinikmati mereka akibat pelaksanaan dasar ini. Jadi kita tahu hak ni hanya menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Jadi raja ni perlu bijak dalam menguruskan kelebihan yang ada supaya setiap bangsa lain tidak rasa terabai dalam negara sendiri. Okey, seterusnya saya sambung dengan unsur tradisi yang keempat iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Jadi yang di-Pertuan Agong akan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri antara Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam perkara 153/1 Perlembagaan Malaysia. Jadi yang di-Pertuan Agong juga memainkan peranan sangat penting sebagai penjaga adat resam dan hak masyarakat Melayu. Contoh antara contoh hak masyarakat Melayu yang dilindungi oleh yang di-Pertuan Agong ini adalah seperti agama rasmi sebagai agama, contohnya sebagai agama rasmi sebagai agama Islam sebagai agama rasmi. Seterusnya ialah hak seperti tanah simpanan Melayu. Tanah ini ialah warisan daripada turun-temurun dan pegangan ini akan menjadi hak orang Melayu apabila orang Melayu ini tidak mampu untuk membeli tanah, tidak mampu untuk memiliki tanah sendiri. Jadi tanah simpanan Melayu ni akan
akan menjadi macam satu jaminan untuk kaum Melayu pada suatu hari nanti apabila mereka tidak mampu untuk memiliki tanah. Jadi kita tengok apakah kepentingan dari aspek politik, iaitu setiap warga negara mempunyai hak dalam hak untuk mengundi dalam pilihan raya dan semua hak yang sah di sisi undang-undang. Contohnya, di Malaysia kita ada pelbagai parti politik, contohnya seperti Barisan Nasional, Bersatu, Pakatan Harapan, DAP, PAS dan sebagainya. Jadi setiap masyarakat di Malaysia ni bebas untuk mengundi bagi menentukan siapa yang layak untuk memimpin menjadi pemimpin di kawasan parlimen mereka atau kawasan mengundi mereka. Jadi kita dapat lihat kebebasan rakyat Malaysia ni untuk memilih apakah yang diinginkan mereka. Jadi masyarakat Malaysia ni tidak seperti terpaksa untuk memilih sesebuah parti untuk dijadikan parti pemerintah. Okey, itu dari aspek politik. Seterusnya, Okey, saya akan sambung dari segi aspek ekonomi untuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Okey, jadi dari segi ekonomi pula, apa keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah akan dapat ialah beasiswa disediakan kepada rakyat bagi meneruskan pendidikan. Namun begitu, beasiswa ini akan ada syarat-syarat yang tertentu. Okey, beasiswa yang kebiasaannya yang terdapat di negara Malaysia adalah seperti MARA, JPA dan sebagainya. Apa itu MARA? MARA adalah Majlis Amanah Rakyat. Jadi syarat-syaratnya contoh yang dapat saya berikan seperti pemohon dan salah seorang ibu atau bapa perlu berketurunan Melayu, Bumiputera Sabah, Sarawak dan warga negara Malaysia. Dan syarat yang kedua ialah pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa. Jadi kalau kita dapat lihat di sini bahawa syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa ini adalah yang pertama dan paling penting adalah berketurunan Melayu, Bumiputera Sabah ataupun Sarawak. Jadi yang kedua ialah bidang perniagaan akan dibantu serta dibimbing. Jadi untuk kedudukan ataupun keistimewaan orang Melayu ini dalam bidang perniagaan sekalipun mereka akan dibimbing oleh NGO ataupun kerajaan bagi memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kerja di masa hadapan. Jadi next kita pergi dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah dari segi aspek sosial. Okey, untuk yang pertama menyediakan kuota bagi melanjutkan pelajaran orang Melayu seperti kemasukan ke SPP iaitu Sekolah Berasrama Penuh dan matrikulasi yang mana ianya telah dibuktikan melalui kemasukan pada tahun 2021 yang mana seramai 40,000 pelajar telah diambil untuk masuk ke program matrikulasi dan daripada keseluruhannya 90% adalah daripada kaum Melayu ataupun Bumiputera Sabah dan Sarawak, manakala 10% lagi adalah bukan daripada Bumiputera. Dan apa keistimewaannya lagi dari segi sosial, peluang untuk mendapatkan jawatan dalam sektor kerajaan sangat-sangat cerah. Jadi sekiranya kita sebagai seorang orang Melayu, Bumiputera Sarawak dan Sabah, sudah tentu kita ada keistimewaan dari segi pekerjaan yang mana dalam sektor kerajaan ianya lebih mudah diserap dan kita mudah mendapat kerja berbanding bukan Bumiputera. Jadi next saya serahkan kepada kawan seterusnya. Okey, baiklah, terima kasih kepada Irsyad. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan dekat sini adalah kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan ni membawa kepada kepelbagaian manfaat kepada negara Malaysia dan juga kepada pelbagai etnik. Antaranya adalah
membawa kepada kestabilan ekonomi, politik dan sosial. Oleh yang demikian, semua etnik perlulah bersatu padu untuk membangun dan menjaga keamanan yang telah dikecapi oleh negara Malaysia sejak kemerdekaan yang lalu. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Ini adalah senarai rujukan yang kami guna sepanjang membina pembentangan ini. Jadi ini saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.